Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza, amma ba'du. Ya, Masya Allah, kita pergi ke masih lagi dalam jilid kedua dalam kitabus salat, bab masajid dan mawadhi'us salat, iaitu bab masjid-masjid dan bab tempat-tempat solat, bab tempat-tempat solat. Hadis yang ke bab yang ke fasal yang ketiga, hadis yang ke 748 kurungan 57. Sebagai insan, kita diperintahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ihtabasa 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin fi salati subhi hatta qidna نتراءى عن الشمس فخرج شريئا فصوب صلاة فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء إني قمت من الليل فتوضعت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة وقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قال لها ثلاثا قال فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد عنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت وقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المسجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء حين كريهات قال ثم فيما قلت في درجات قال ما هن قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس النيام قال سل قال قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني إذا عرضت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك فقال رسول صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث قال هذا الحديث صحيح. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pada suatu pagi kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat subuh sehingga hampir-hampir kami dapat melihat matahari. Maka Nabi telah keluar dalam keadaan tergesa-gesa lalu diikamatkan solat. Maka Nabi telah mendirikan solat dengan ringkas sahaja. Dengan ringkas, tak panjang. Sepatutnya solat subuh tu dia agak panjang. Sebab subuh tu kita baca Tuwalul Mufassal tu daripada surah Hujurat sampai ke daripada surah Hujurat tadi sampai ke surah Lam Yakunil Ladzi, itu surah Hujurat tadi. Begitu, itu adalah
surah yang tualul mufassal, bacaan yang panjang. Jadi oleh kerana masa yang pendek, Nabi membaca surah yang pendek dan Nabi ringkaskan. Apabila baginda memberi salam, baginda memanggil kami dengan suaranya dan bersabda, tetaplah di saf kamu. Kemudian baginda menghadap ke arah kami dan bersabda, dengarlah baik-baik. Aku ingin menceritakan kepada kamu apa yang mendegahku daripada datang kepada kamu pagi tadi. Sesungguhnya aku telah bangun untuk bersolat sekadar yang aku mampu. Lalu aku merasa mengantuk sehingga aku terasa berat. Tiba-tiba aku melihat Rabbku dalam keadaan terbaik. Lalu Rabbku berfirman, wahai Muhammad, aku menyahut panggilanmu, wahai Tuhanku. Rabbku berfirman, tentang apakah malaikat di arasy bertelingkah? Aku berkata, aku tidak mengetahui. Baginda mengatakan sekali. Baginda mengatakannya sebanyak 3 kali. Baginda bersabda, aku melihat Rabbku meletakkan tapak tangannya di antara 2 bahuku sehingga aku dapat merasa kesejukan jari-jarinya pada dadaku. Lalu tersingkaplah segala sesuatu terhadapku dan aku dapat mengetahui. Lalu Rabbku berfirman, wahai Muhammad, aku menyahut panggilanmu, wahai Tuhanku. Lalu Rabbku berfirman, tentang apakah malaikat di arasy bertelingkah? Aku berkata, tentang kafarah. Rabbku berfirman, apakah itu? Aku berkata, apakah tentang kafarah? Maknanya tentang kafarah, tentang pengampunan dosa-dosa. Macam mana pengampunan dosa tu untuk siapa? Itu apakah itu maksudnya pengampunan dosa tu macam mana? Iaitu aku berkata, ia adalah kafarah bagi orang yang mana berjalan kaki untuk bersolat berjemaah. Orang yang duduk di dalam masjid selepas solat fardu seketika dan melebihkan basuhan wuduk pada waktu yang tidak disukai. Kemudian Rabbku berfirman, kemudian tentang apa lagi? Aku berkata tentang berbalah bertelingkah tu tentang darjat pula, untuk meninggikan darjat. Rabbku berfirman, apakah itu? Aku berkata, ia adalah darjah orang yang menjamu makan. Orang jamu makan ni bukan setakat ampun dosa, dia akan ditinggikan darjatnya di syurga. Jamu orang makan. Jamu makan ni at'imut ta'am, iaitu amalan syurga. Makan adalah amalan syurga. Kita menjamu orang-orang miskin untuk mereka makan. Itu amalan-amalan ahli syurga yang mana boleh meninggikan darjat kita di syurga nanti. Allahu Akbar. Bercakap dengan lemah lembut. Dan bila bermuamalah dengan seseorang, kita bermuamalah dengan lemah lembut. Lean. Percakapan kita tu yang mana tidak menyekik dia. Maksudnya tidak percakapan yang boleh tidak menyenangkan hati seseorang. Jadi kita tidak menyusahkan dia. Bahasa yang lemah lembut digunakan. Dan solat malam sewaktu manusia sedang tidur. Rabbku berfirman, mintalah apa sahaja yang kamu inginkan. Aku pun berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir li wa tarhamni fa iza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yahbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu taufik untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Aku memohon taufik untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Aku memohon supaya diberikan rasa kasih sayang kepada orang miskin, supaya aku menyintai orang-orang miskin. Menyintai orang-orang miskin. Nabi suka
Nabi doa, ya Allah, hiduplah daku sebagai seorang miskin, matiku juga dalam miskin, dan bangkitkanlah daku bersama di hari kiamat bersama zamratal masakin, orang-orang yang miskin, supaya dikau mengampuniku jika dikau ingin menurunkan fitnah ke atas sesuatu kaum. Matikanlah daku supaya daku tidak bersama dengan fitnah itu. Dan daku memohon kepadamu supaya diberikan cinta kepadamu dan kepada orang yang dikau kasihi, dan kepada amalan yang menghampirkan daku kepada cinta padamu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mimpi ini adalah benar. Hendaklah kamu mengingatkannya, kemudian memahaminya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Beliau mengatakan hadis ini hasan lagi sahih, dan beliau bertanya tentangnya kepada Muhammad bin Ismail, iaitu Imam Bukhari. Lalu beliau menyatakan hadis ini adalah sahih. Khair, dalam hadis ini Nabi melakukan beberapa perkara yang bersalahan dengan kebiasaan baginda. Nabi melakukan amalan yang mana bersalahan daripada kebiasaan baginda lakukan sebelum itu, yakni melewatkan solat subuh. Hari ini apa sahaja pekerjaan yang baik. Jadi perkara yang bersalahan dengan kebiasaan baginda melewatkan solat subuh. Amma ialah kalimah tanbih. Ama kalimah tanbih. Boleh dibaca dengan ma'ruf atau majhul. Ustuqiltu ataupun istasqaltu, boleh baca. Iaitu terjemahnya sama sahajalah. Apa sahaja pekerjaan yang baik yang ingin dilakukan, mintalah supaya Allah permudahkan. Kerana itulah Nabi mengajar doa tersebut. Selepas melakukan kebaikan pun disuruh untuk berdoa, seperti doa penutup majlis. Doa penutup majlis adalah sabit berdasarkan hadis ini. Maksudnya Nabi suruh banyak kita berdoa dan minta kepada Allah Ta'ala. Maksud fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Ialah ujian yang berupa pembalasan, sama ada di dunia atau di akhirat. Dengan sebab keburukan yang manusia lakukan, maka Allah akan menguji. Fitnah ni uji, ibtila, atau kita kata fitnah. Allah SWT akan hantarkan ujian. Ujian itu ialah sebagai pembalasan. Yang biasa kita panggil karma tu. Manusia buat jahat, so Allah balas kat dunia lagi. So itu satu karma. Karma tu dalam bahasa Hindu. Sebab itu daripada karma tu daripada Hindu. Sebab orang-orang Hindu kepercayaannya ialah apa yang baik ini dibalas di dunia, dan apa yang jahat juga dibalas di dunia. So bagi mereka tidak ada akhirat. Sebab itu mereka mengatakan karma. Karma tu ialah pembalasan baik atau buruk dibalas di dunia ini. Atas dasar tu mereka tu panggil karma tu dalam mazhab Hindu, dalam kefahamannya. Okey, misal contoh dia. Dalam kefahaman karma, orang-orang yang baik mati, maka dia akan hidup kembali. Sebab bagi mereka dunia ini kekal. Bagi mereka dunia ini kekal. Dan orang yang baik ni, dia akan hidup kembali. Dan dihidupkan kembali ke dunia. Dan roh dia ini dimasukkan kepada perkara benda-benda yang baik. Seperti burung kakak tua, burung yang boleh menilik nasib tu tadilah. Dia macam tu. Maknanya dia pergi kepada perkara-perkara benda-benda yang baik. Dari dalam bentuk haiwan yang mana mendatangkan kebaikan. Tetapi kalau satu orang tu dia jahat kat dunia ini, so dia mati, maka dia bangkit lagi di dunia ini, roh dia akan masuk kepada binatang-binatang pula.
binatang-binatang yang bengis, binatang-binatang yang jahat, anjing dan sebagainya, rimau dan sebagainya. Itu dipanggil kepercayaan karma. Maksudnya bagi kita begini, bagi kita itu istilah karma lah, dan mereka tidak mempercayai kehidupan akhirat. Bahkan mereka hanya mempercayai kehidupan di dunia ini sahaja, dan apa-apa bentuk pembalasannya maupun baik dan jahat dibalas di dunia ini. Bagi kita orang beriman, okeylah ada orang nak kata karma ke apa, kita tidak, kepercayaan kita tidak sebagaimana kepercayaan seorang Hindu. Bila satu orang tu berkata dari segi akidah, kita berkata karma, ia tak menjadi masalah, sebab kepercayaan kita bukan sebagaimana kepercayaan Hindu, sebagaimana mereka menganggap dunia ni kekal dan pembalasan kebaikan dan keburukan di dunia ini. Kita atas dasar penyegeraan tu, ni nanti kena karma lah ni, itu. Tapi kita tidak berakidah seperti akidah mereka. Misalnya telah kita jelaskan dahulu, orang Islam ni dalam hati dia bila dia berkata sesuatu mungkin menyalahi adat, tetapi dalam hatinya dia orang beriman, maka dia tidak meyakini kata-kata tersebut sebagaimana kata-kata itu diucap oleh orang-orang yang tak beriman. Misal contohnya, ambata, dan kita dah jelaskan dahulu dalam Kitabul Iman dahulu. Ambata Rabi'ul Baqla. Musim Ambata Rabi'ul Baqla. Rabi' ni musim lah. Kita panggil dia Rabi' ni musim spring. Dalam masalah dia panggil dalam Arab Rabi' ni spring lah. Musim spring ni semua benda-benda akan tumbuh lah. Bunga akan tumbuh, Masya Allah, pokok akan keluarkan daun. Masa itulah anggur-anggur akan keluarkan daun. Masa itulah daun-daun yang masa musim sejuk tu dah, daun yang lurus tu, dia akan keluar balik anggur dan sebagainya, dan akan menghasilkan buah. Jadi sebab itu Anbata Rabi'ul Baqla. Lalu dari sudutnya dia kata Anbata Rabi', musim itulah yang menumbuhkan tumbuhan. Bagi orang beriman, kita kata, Masya Allah, musim yang baik inilah, Masya Allah, hasilnya yang baik. Jadi orang beriman dia tidak beriktikad bahawa musim itu yang menumbuhkan tumbuhan. Yang menumbuhkannya itu ialah Allah. Jadi beza bagi orang yang mana orang Islam berkata Ambatar Rabi'ul Baqla, tidaklah kepercayaan dia itu sebagaimana kepercayaan orang-orang yang tidak bertuhan. Tak, kepercayaan dia tidak sebagaimana kepercayaan mereka. Jadi tak bolehlah kita nak kata, kata macam tu kaping kau tu, macam orang karma. Dia tak, sebab orang Islam akidahnya tidak sebagaimana akidah orang kafir. Jadi dia masih tetap ada iman, cuma perkataannya tadi sahaja tasyabbuh, menyamai perkataan yang disebut oleh orang yang bukan Islam, tetapi akidahnya benar sebagaimana orang Islam. Jadi perkataan itu sebenarnya tidak memudaratkannya, tidak, tapi sebaik-baiknya tidak berkata demikianlah. Tapi kadang-kadang orang dia ambil makna zahir, tak boleh ni, itu maksudnya tak boleh ni, begitu. Salah. Jadi Allahu Akbar. Jadi apa sahaja pekerjaan yang baik ingin dilakukan. Jadi tengok maksud fitnah bukan setakat memohon. Maksud fitnah ialah ujian yang berupa pembalasan sama ada di dunia dan akhirat. Jadi kita kata fitnah. Fitnah ni satu ibtila'. Ibtila' ni ujian. Ujian tu daripada Allah. Kenapa Allah datangkan ujian? Daripada perbuatan kita yang buruk. Kerana Allah nak ampuni dosa kita. Sebab tu orang Islam ni beruntung. Buat baik, Allah bagi ganjaran. Buat kejahatan, maka Allah bagi amaran. Dan amaran itu merupakan satu ujian. Dan ujian itu menyebabkan keampunan. Jadi sebab itu kita kan dengan Allah SWT, kita tak boleh berputus asa.
kita tidak boleh berputus asa. Sebab sikap berputus asa itu sikap bukan orang Islam punya. Kita mesti berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Khair. Jadi as'aluka hubbuka, as'aluka hubbaka, as'aluka hubbaka. Bukan setakat memohon untuk mendapat cinta Allah, bahkan untuk menzahirkan rasa benar-benar berkeinginan, yakni rasa talibu sadiq, yakni benar-benar berkeinginan. Ya Allah, daku bukan hanya sekadar meminta, bahkan daku benar-benar mencari cintamu. Mencari cinta Allah. Firman Allah Ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya solat itu amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya Allah, berikanlah daku taufik supaya aku dapat berzikir, bersolat, bertilawah Al-Quran, beribadat dengan cara yang engkau paling sukai. Bila kita nak buat sesuatu amalan, maka kita kena buat dengan amalan yang paling disukai oleh Allah. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah iaitu amalan yang mana telah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang terbaik dan amalan yang disukai oleh Nabi, oleh Allah. Hadis ni hasan sahih. Maksudnya hasan li zatihi, sahih li ghairihi, atau satu sanadnya ialah hasan dan satu sanad lagi sahih, atau hasan lughawi, sahih istilahi. Itu dari segi makna sanad saja. Okey, seterusnya hadis 749, hadis kurungan 58. Salah satu doa sebelum masuk masjid. Jadi belum masuk masjid pun kita kena ada doa juga, bukan hanya setakat masuk masjid saja. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ سائر اليوم. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini apabila memasuki masjid. A'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baginda bersabda, apabila seorang itu membaca doa ini, syaitan akan berkata, dia telah terpelihara sepanjang hari. Ya Allah, aku memohon perlindungan dengan Allah yang begitu azim sifatnya, dengan wajahnya yang mulia, dengan kerajaannya yang sedia kala, dan juga aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Penerangan, mula-mula kita tengok masjid, kita akan berselawat lah. Dah kita beritahu sebelum ni kan, dalam adab masjid. Okey, kita tengok masjid dulu kan, kita kata okey, muzakarah adab masjid. Kita berkata, dan kita dah beritahu dah hadis bahawa Nabi akan berselawat akan melihat masjid. Jadi kita tengok, kita berselawat. Lepas tu kita baca bismillah, kemudian kita berdoa untuk masuk masjid. Persoalannya, kadang-kadang ada juga orang yang membaca doa ini tapi masih lagi membuat dosa. Baca doa ni, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baca doa ni tapi buat dosa juga lagi. Jawapannya syaitan tadi kan. Dan jadi syaitan kata tak selamat, dia tak selamat daripada aku. Jadi lepas tu buat dosa pula, apa pula halnya? Begitu. Jawabnya ialah maksud syaitan di sini ialah iblis. Maksud penjagaan di sini ialah Allah menjaganya daripada kufur dan syirik. Dosa yang lain mungkin dilakukan. Jadi Allah jaga daripada kufur dan syirik. Begitu juga dalam riwayat Imam Abu Daud, barang siapa yang membaca doa sebelum dia bersama dengan isterinya, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, maka Imam Abu Daud dalam mensyarahkan hadis ini, dia kata orang ini syaitan, dia tidak akan dipengaruhi oleh syaitan. Maksudnya apa dia? InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan kekalkan keislamannya dan Allah akan kekalkan keimanannya kepada anak yang bakal dilahir tadi.
Jadi maksudnya Allah selamatkan orang itu daripada kufur dan syirik. Tapi dosa-dosa kecil tu manusia tidak dapat terlepas daripadanya. Jika dia kata perkataan al-yaum bermaksud siang hari, maka doa ini perlu dibaca 2 kali sehari, pagi dan petang. Jika bermaksud sehari 24 jam, maka sudah cukup membaca doa ini sekali sehari. Ini kena baca doa ini. A'udzubillahil azim biwajhil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya, a'udzubillah. Ini kadang orang nak tamat di sini saya tak terjemah kan. Orang tanya terjemah apa? A'udzubillah tu terjemah a'udzubillah minasyaitonir rajim lah. A'udzubillah, aku memohon perlindungan dengan Allah yang azim, dengan wajahnya yang mulia, dengan kemuliaannya, dengan kerajaannya yang sedia kala. Qadim tu maksudnya sedia kala. Dan dia juga aku memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Hadis yang 750-59. Nabi berdoa supaya kuburnya tidak disembah. Wa an Ata ibn Yasar radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabriya wasanan yu'badu ishtadda ghadabullahi ala qaumin istakhadha qubur anbiya'ihim masajida rawahu Malik mursalan. Sayyidina Ata bin Yasir rahmatullah alaih meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, janganlah dikau jadikan kuburku berhala yang disembah. Sesungguh sangat besar kemurkaan Allah terhadap kaum yang telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat sembahan, iaitu tempat sujud. Hadis ini diriwayat oleh Imam Malik secara mursal. Penerangan, Nabi mendoakan keburukan kepada mereka yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai sembahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahawa semua kubur-kubur nabi tidak akan dijadikan tempat sembahan. Kubur baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan dijadikan tempat sembahan. Begitu juga sahabat yang mana Allah jadikan mereka ini mahdiyin yang telah diberi petunjuk, yang mana mereka ini juga kubur-kubur mereka tidak disembah. Melainkan ada di kalangan kubur-kubur wali yang dijadikan sembahan oleh mereka selepasnya. Sebab Allah jaga imannya semasa dia hidup, dan Allah jaga jasadnya daripada digunakan untuk orang-orang yang jauh dengan Allah menyembah tempat tersebut. Nabi suka solat dalam kebun. Jadi orang-orang yang duduk kampung seronok, ada kebun, ada rumah sikit, ada tanah sikit setengah ekar, buat rumah Umi Fakariah tu. Nabi suka sembahyang solat kat kebun. Suka tengok sembahyang solat kat kebun tu. Kat kebun tu buat sikit wakaf ke, sembahyang situ. Nabi suka. Wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibbu as-salata fil khitan. Qala ba'du ruwatihi يعني البساطين. رواه الترمذي قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر أو الحسن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW, Nabi suka bersolat di dalam taman. Taman ni, kebun ni taman lah. Sesetengah perawi berkata yang dimaksudkan adalah kebun-kebun. Ialah kebun. Hadis riwayat Imam Tirmizi, bila berkata hadis ini adalah gharib, kami tidak mengetahui melainkan daripada hadis Hasan bin Ja'far atau hadis Hasan bin Abu Ja'far. Sesungguhnya Yahya bin Sa'id dan selainnya telah mentaifkan hadis Hasan rahmatullah alaih. Al-Hitan jamak kepada haid. Makna hadis ini ialah Nabi suka bersolat berdekatan tembok supaya tidak
menjadi halangan kepada orang yang ingin lalu lalang. Jika solat di dalam masjid, maka hendaklah diletakkan sutroh di hadapannya. Kalau kita tengok makna di situlah. Jadi orang-orang Arab akan memagari kebun-kebun mereka dengan haid tadi. Haid ini kebun lah yang diperbuat daripada tanah kan. Tembok yang diperbuat dari tanah. Nabi sembahyang tepi tu sebab dalam tu ada kebun. Haid tu kita kata kebun sebab dia dipandukan kepada pagar. Maknanya Nabi taklah sembahyang dalam, Nabi sembahyang tepi pagar tadi, tapi kawasan kebun lah. Kadang-kadang Nabi akan ke kebun untuk solat sunat kerana pada setengah keadaan Nabi suka berseorangan dan di sana tiada gangguan atau supaya kebun itu mendapat keberkatan. Tapi Nabi sampai kadang-kadang dengan sebab Nabi sampai, Nabi semayang di situ, Nabi semayang rumah Abu Rafiq dan sebagainya untuk memberi keberkatan pada tuan rumah dan juga tuan kebun. Solat berjemaah di masjid jami' mendapat ganjaran 500 pahala. 500 bukan 27 masjid jami'. Okey. Dengar. Wa ana Anas radhiyallahu anhu, hadis ke-752. Kurungan 61. Wa ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi baitihi bi salatin wa salatuhu fil masjidi wa salatuhu fi masjidil qabaili 25 salatan wa salatuhu fil masjidi alladhi yujama'u fihi bi 500 salatin wa salatuhu fil masjidil aqsa bi 5,000 salatin wa salatuhu fil masjidi bi 5,000 salatin wa salatuhu fil masjidil haram bi 100,000 salatin. Rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang lelaki di rumahnya akan ditulis dengan ganjaran pahala sekali solat saja. Solat kat rumah sembahyang seorang diri dapat satu pahala. Solat yang di masjid qaryah, qabail tu masjid qaryah. Masjid qaryah kita akan ditulis dengan pahala 25 kali ganda. Sedangkan solat di masjid jami' wa solatu fil masjidi allazi yujamma'u, kita panggil masjid jami' lah. Ada kawasan-kawasan kan dalam masjid jami' ni, apabila masjid jami' ni masjid daerah lah. Masjid daerah biasanya dipanggil masjid jami' lah. Begitulah kebiasaannya kita di Malaysia ni. Sedangkan solat di masjid jami' pula akan ditulis dengan pahala 500 kali solat. Manakala solat di Masjid Aqsa akan ditulis dengan pahala 50,000 kali solat. Solat di masjid juga akan ditulis pahala 50,000 kali solat. Dan solat di Masjidil Haram akan ditulis pula 100,000 kali solat. Sebelum ni kita dah jumpa riwayat, iaitu sembahyang di Masjid Nabi seperti sembahyang 1000 kali. Sebab itu hadis tu riwayat Imam Bukhari dan hadis tu hadis sahih, dan kebanyakan orang-orang salafijah dia memakai hadis itulah, dia tak pakai hadis riwayat Imam Ibnu Majah ni. Dia kata hadis ni tak sahih. Gitu. Ini fadilat. Apa salahnya kita pakai fadilat? Dan hadis untuk fadilat, hadis dhaif pun boleh digunakan untuk fadilat. Timbul persoalan, iaitu sebahagian riwayat menyatakan bukan 25 masjid qaryah, 27 pahalanya jika solat di masjid. Perbezaan ini mungkin berlaku disebabkan tahap mujahadah untuk datang ke masjid, atau kita kata dengan sebab panas ke, musim panas, hak susah tu 27, hak senang tu 25, dan kita telah jelas sebelum ini. Okey, timbul persoalan lagi, mengapa hadis ini menyebut bahawa solat Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa sama ganjarannya, iaitu 50,000 pahala. Jawabnya, maksudnya solat di Masjid Nabawi lebih besar ganjarannya 50 kali ganda daripada solat Masjid Aqsa. Bukan ganjaran solat di kedua-duanya sama. Beza Masjid Nabawi dengan Masjid Aqsa tu ialah 50,000 kali. 50,000
kali. 50,000. Sebab itu yang biasa kita dengar kan, sembahyang di Masjid Aqsa 25,000. Ganjaran pahala di Masjid Nabi 50,000, dan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram 100,000. Jadi maksudnya itu bilangan dalam riwayat tadi. Jadi berapa jarak waktu antara pembinaan Masjid Aqsa dan Masjidil Haram? Jadi bila jarak dia pembinaan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram ni, bila jarak dia pembinaan dari sudut pembinaan jaraknya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal? Qala al Masjidul Haram. Qala qultu summa ayyin? قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما ثم الأرض لك المسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah masjid yang pertama sekali ditempatkan di atas muka bumi ini? Baginda bersabda, Masjidil Haram lah mula-mula sekali ditempatkan di atas muka bumi ini. Aku bertanya lagi, kemudian apa masjid mana? Baginda bersabda, keduanya Masjid Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak masa di antara keduanya? Baginda bersabda, 40 tahun. Kemudian seluruh tanah muka bumi adalah masjid. Apabila tiba masuk waktu solat, solatlah di mana-mana sahaja kamu ingin solat. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaq alaih. Penerangan, Nabi memberitahu bahawa jarak pembinaan kedua-dua masjid tersebut 40 tahun. Beza dia sikit je, 40 tahun. Ketetapan tempat Baitullah telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mana Allah SWT berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalillazi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Allah SWT di Baitullah, yakni di Mekah, yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayat kepada seluruh umat. Surah Ali Imran ayat 96. Tetapi yang menjadi persoalannya ialah masyhur Masjidil Haram dibina oleh Nabi Ibrahim dan Masjidil Aqsa dibina oleh Nabi Sulaiman. Jarak antara mereka berdua sangat lama, tapi kenapa dinyatakan di sini jarak mereka hanyalah 40 tahun? Jarak kedua masjid satu sama lain 40 tahun. Kalau Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman, jauh bezanya. Atau 40 tahun itu jarak masa pembinaan malaikat dan jadi jawabnya ialah pengasas awal pembinaan masjid ialah malaikat. Mula-mula hak bina Masjidil Haram ni ialah malaikat. Mula-mula sikit. Sebab proses pembinaan Masjidil Haram ni berkali-kali ada perubahannya dari sudut strukturnya dibina kerana mungkin runtuhan-runtuhannya tadi. Khair. Jadi Masjid Aqsa, Masjidil Haram. Jadi asas yang mula-mula membina Masjidil Haram ialah malaikat. Jadi perbezaan jarak masa pembinaan Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa yang dilakukan oleh malaikat ialah 40 tahun, bukan dari sudut manusia. Atau 40 tahun itu jarak masa pembinaan malaikat dan pembaharuan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Malaikat bina dulu, lepas tu Adam pula yang bina Kaabah tadi. Allah perintahkan dia untuk bina Kaabah. Atau jarak masa antara pembaharuan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihissalam ialah selama 40 tahun. Jadi 40 tahun tu di antara waktu-waktu ini. Bukannya kita tengok dari segi banyak segi lah. Dengan Nabi Yaqub, dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, dengan malaikat. Jadi pelbagai keadaan riwayat. Jadi kita tak tengok satu sudut sahaja. Khair, pengubah suraian Kaabah dibuat berapa banyak kali.
di Saidina. Banyak kali perubahan-perubahan ni. Di Qusay, zaman Qusay, lepas tu zaman Nabi sebelum belum jadi Rasul lagi, iaitu Madinah, Makkah dibanjiri dan runtuhan Masjid Nabawi, Masjid Baitullah, lepas tu Nabi bina dengan Hajarul Aswadnya, Nabi Ibrahim AS bina, sebab masa sebelum Nabi Ibrahim datang tu Kaabah dah tak ada dah. So Nabi Ibrahim kali diperintahkan Allah SWT, tempat tu ada tapi bangunan tu dah tak ada dah. Dah tak ada, dibina kembali oleh Nabi Ibrahim. Lepas itu panggil Jabal Kaabah. Jabal Kaabah tu bukit yang mana diambil oleh Sayyidina Ibrahim AS untuk membina Kaabah. So batu tu disusun. Jadi pembinaan yang paling akhir sekali, yang dekat dengan akhir, iaitu pembinaan iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni ialah satu kerajaan lah yang mana beliau bangkit menentang kerajaan Umayyah. Dan di zaman kerajaan, nanti kita akan belajar bab fitan tadi. Jadi Abdullah Zubair ni agak lama dia menguasai kawasan-kawasan di Syam, Iraq, Baghdad semua sekali. Sebab oleh kerana dua, mula-mula sekali di zaman Yazid bin Muawiyah. Sebab apa? Apabila Muawiyah Abu Sufyan dan Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal, lepas tu lantiklah anak dia Yazid bin Muawiyah. Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ni dia memegang pucuk pimpinan yang mana dia tidak disetujui oleh Abdullah bin Zubair. Dan Yazid bin Muawiyah ni dia telah menghantar satu rombongan tentera untuk berlawan dengan Abdullah bin Zubair, yang mana Abdullah bin Zubair tadi telah menguasai Kaabah. Beberapa lama dia pakai menjanik dan sebagainya. Di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah tadi meninggal. Yazid bin Muawiyah meninggal. Jadi peperangan dia tak jadi. Dia tak jadi nak serang Abdullah bin Zubair. Lepas Yazid bin Muawiyah pula meninggal, nanti pula Muawiyah bin Yazid pula, anak Muawiyah bin Yazid tadi, anak Yazid tu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Yazid ni berapa bulan saja menjadi khalifah. Selepas ayah dia meninggal, dia jadi khalifah Bani Umayyah. Dia pun mati. Jadi pertukaran khalifah itu menyebabkan tak jadi kembali untuk menakluki, untuk menawan Abdullah bin Zubair yang telah menakluki Mekah dan telah mengisytiharkan pemerintahan khalifahnya di Mekah. Pemerintahan khalifahnya di Mekah. InsyaAllah kita akan belajar nanti dalam jilid ke-10, Babul Fitan. Jilid ke-10 di sana. So saya nak sebut sedikit supaya kenapa saya kata Abdullah bin Zubair ni membina Kaabah. Di zaman kerajaan Abdullah bin Zubair membina Kaabah. So itulah. Jadi bila Yazid bin Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah dipegang pimpinan sekejap aja. Selepas itulah marinya Abdul Malik bin Marwan. Lepas tu kerajaan Abdul Malik bin Marwan. Lepas tu Abdul Malik bin Marwan, lepas tu dia ada anak lagi. Jadi masa proses itulah kembali dalam Abdul Malik bin Marwan memegang pucuk pemerintahan. Abdul Malik bin Marwan tadi memegang pucuk pimpinan. Masa itulah dia serang balik Kaabah, yang mana diperintahkan dia serang balik Kaabah sebab Kaabah tadi telah dikuasai. Dia banyak cerita, dia panjang satu cerita dengan satu cerita nanti insya-Allah. Jadi di sini kita tak nak fokus sangat di situ. Di situ pembunuhan Sayyidina Uthman, macam mana Yahudi Abdullah bin Sabah memulakan perancangannya, kenapa Uthman, macam-macam lah. Kisah bermula fitnah itu berlaku di zaman kematiannya mulanya kematian Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Sayyidina Umar tu adalah pintu fitnah, iaitu pintu penutup fitnah. Jadi orang tanya, Sayyidina Umar tanya, pintu tu ditutup ke? Bila tanya Huzaifah radhiyallahu anhu, penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu tu Umar tanya, pintu tu pecah ke dia buka? Kata Huzaifah, kata tak, pintu tu dipecahkan. Itu menunjukkan peristiwa syahidnya ada Umar. Bila syahidnya ada Umar, terbukalah fitnah dalam dunia ini, tak akan ditutup selepasnya. Dan
dan pembunuhan fitnah yang pertama yang besar selepas berlaku kematian Hadrat Osman. Fitnah itu berlarutan sampailah berlakunya Masya Allah pemerintahan Abbasiyah, pemerintahan Umayyah dan pemerintahan Abbasiyah. Jadi Abdullah bin Zubair ni dia agak kuat sedikit. Bila matinya Muawiyah bin Yazid ni, bila matinya Muawiyah bin Abu Sufyan, bila matinya Yazid bin Muawiyah, dan dia tak pegang pucuk pimpinan lama, dan bila anaknya Muawiyah bin Yazid pun mati, so kekuasaan Abdullah bin Zubair, sebab Abdullah bin Zubair dia tidak mentarifkan, dia tidak setuju dengan pemerintahan yang dibuat oleh keluarga Bani Umayyah. So dia yang menakluki Mekah, dan banyak masa tu dia takluki Iraq, dia takluki Baghdad dan sebagainya. Pemerintah Abdullah bin Zubair ni agak kuat. Tapi zaman Malik Marwan, dihantar oleh Hajjah, dan dihantar Hajjah Yusuf Al-Saqafi untuk menyerang tadi. InsyaAllah nanti kita belajar di sana. Di situ kita akan bincang. Saya akan bincang dengan tuan-tuan panjang lebar. Cuma saya nak kaitkan tu, kenapa Abdullah bin Zubair ni membina Kaabah. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Zubair. Zubair ni kahwin dengan Sayyidina Asma radhiyallahu anha. Sayyidina Asma ni adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Panjang cerita dia kait satu-satu nama-nama saya nak sebut nanti tuan-tuan ke sana ke sini nama dia tu kena detail. Sebab bila kita beri fokus dan tumpuan pada satu-satu bab tu kita akan bincangkan insya-Allah. Ini saya sebagai satu intro je. Kenapa Abdullah bin Zubair ni membina Kaabah di masa pemerintahan beliau? Sebab masa tu pemerintahan Sayyidina Osman, oleh kerana syahidnya Sayyidina Osman, maka Sayyidina Ali, Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni abang kepada Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni adalah abang kepada Abdullah bin Zubair ni abang kepada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair, dia adik beradik dua tu. Beliau juga telah mengubah surau Kaabah menjadi 2 pintu. Nabi SAW berkeinginan, saya dah beritahu dulu, Nabi SAW berkeinginan yang mana Kaabah ini dibina sebagaimana yang sepatutnya dibina, iaitu tidak dibina sebagaimana yang dibina oleh orang-orang apa? Yang dibina oleh orang-orang Quraisy. Tetapi saya dah beritahu pada tuan-tuan, ulama dah jelaskan di sini, ada perbuatan yang mana jika dia tidak bersalahan dengan syariat, walaupun keinginan Nabi, maka Nabi tetap membiarkan perkara itu berlalu dan sebagaimana yang ada jika ia tidak bersalahan dengan syariat. Walaupun keinginan Nabi untuk membina Kaabah itu 4 segi bujur, bukan 4 segi tepat yang sebagaimana dibina oleh orang-orang Quraisy. Itu keinginan Nabi, dan Kaabah tu dia ada satu pintu masuk dan pintu keluar. Itu keinginan Nabi SAW yang membina. Tapi oleh kerana perkara ini tidak bersalahan dengan syariat, Nabi membiarkan binaan itu dibina oleh orang-orang Quraisy. Bukan Nabi raikan Quraisy, tapi oleh kerana perbuatan tadi dia tidak bersalahan dengan syariat, maka Nabi membiarkan adat yang sebelum ini dilakukan ataupun perkara yang sebelum ini dilakukan, onkan dia, sebab dia tidak bersalahan dengan syariat. Okey, salah satu lagi, kalaulah perkara itu bersalahan dengan syariat, maka Nabi tidak mengikut adat orang-orang Mekah. Nabi tidak akan mengikut adat orang-orang Arab, seperti apabila Sayyidina Zaid bin Harisah telah mengahwini isterinya Zainab, dan selepas itu dia telah menceraikan isterinya Zainab, dan Nabi SAW mengahwini isteri anak angkatnya. Dan bagi orang Arab, anak angkat tu seperti anak keturunan, anak nasab.
Jadi anak angkat itu juga akan mendapat harta pusaka sebagaimana anak nasab. Jadi orang Quraisy bising. Orang Quraisy bising Muhammad ni bawa satu tertib baru. Jadi Nabi SAW berkahwin dengan anak tiri dia tadi, menantu dia lah. Menantu anak angkat dia tadi dengan Zainab. Jadi orang pun bising. Tapi oleh kerana apa yang dibuat oleh Nabi ialah benda itu tak bersalahan dengan syariat, dan Nabi mengahwininya dan tidak mengikut dan meraihkan macam mana orang Arab nak. Boleh faham? Dia ada konsep, sebab itu depan dia syariat. Bagi kita ialah syariat. Syariat itulah yang mengawalnya. Dalam kehidupan kita, syariat kita terdiri kepada 4. Sekarang selepas Rasulullah SAW wafat, syariat kita adalah 4. Satu, syariat kita ialah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bukan hanya Quran, hadis sahaja, tapi kita ada ijma' dan kita ada qiyas. Itulah landasan syariat kita yang telah ditentukan oleh ulama'-ulama', dan di situlah ada mazhab-mazhabnya, iaitu mazhab-mazhab iman-iman yang 4 tadi, ataupun datangnya mujtahid tadi, yang mana telah kita jelaskan dahulu dengan panjang lebarnya di dalam kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga pada hadis Nuh sebelum qital tu. Kan, tuan-tuan tengok balik, flashback balik, insya-Allah saya akan dalam YouTube saya, saya akan masukkan balik pengajian saya daripada awal sehingga ke sekarang. Tapi saya akan masuk seminggu 2 kali. Video pertama saya akan masukkan di dalam YouTube saya. Jadi sebab apa? Senang, nanti apa-apa rujukan orang-orang akan beli, dia akan melihat di YouTube saya, dan saya akan tajukkan dia, dan saya akan beritahu muka surat-surat mana. Dan benda ni telah dibuat sikit sebanyak oleh muda kita, masya-Allah. Dia beritahu ni muka surat berapa. So saya akan susun balik di YouTube tadi. Sebab tu saya buat satu YouTube mudah nanti untuk mereka yang mana untuk membaca kitab ini. Kadang-kadang beli kan tak boleh nak baca. Tuan-tuan beli kadang tak boleh nak baca. Sebab baca boleh tapi tak faham. Jadi sebab tu saya menyusun kembali, dan saya buat dah ada rakaman tu, saya balik dan saya susun kembalilah. Begitu saya susun kembali, insya-Allah. Sebab tu jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok baliklah view tu. Semula nak tengok balik, sebab saya tak masuk tiap-tiap hari lah. Saya akan masuk sikit-sikit lah. Jadi untuk benda yang future lah, untuk akan datang. Tuan-tuan ni masya-Allah dia advance bersama saya ni. Lebih 100 orang lebih bersama saya. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama saya. Kerana sudi mendengar sikit sebanyak apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan tentang hadis Nabi SAW, dan banyak perkara-perkara yang nak dijelaskan di sini, tapi tidak secara detail lah, seimbas lalu, sekurang-kurangnya orang awam. Apa maksud saya? Orang awam ni dia boleh dengar juga. Sebenarnya kan dia dengar hadis sikit-sikit saja, 5-60 hadis, 100 hadis. So kurang-kurangnya ada satu pot yang saya akan buat, yang mana ada pot yang saya akan buat. Saya tak delete. Yang video FB saya tak delete pun. Saya tak delete. Yang umum saya tak delete. Cuma saya nak susun balik di dalam FB, di dalam saya nak susun kembali di dalam apa ni? Di dalam YouTube saja, tu aja. Saya tak akan delete. Sebab yang saya umum saya tak akan delete. Cuma yang daurah tu saya ada dengan saya, dan saya akan buat, saya ada perancangan dia. Nantilah saya akan bagi tahu pada tuan-tuan macam mana perancangan saya tentang video daurah tadi. Sebab daurah tadi kan tuan-tuan yang menyertai, yang mana tuan-tuan ada komitmen dengan saya. Begitu. Dan di umum ni saya tak akan delete. Saya akan teruskan. Orang nak buat pun macam mana dia terpulang lah. Tapi saya bagi inisiatif saya nak susun balik. Saya nak susun balik perkara ni, supaya mudah orang lain nak melihatnya. Untuk for next lah. Untuk akan datang lah. Sebab mungkin untuk saya mengajar balik daripada awal sampai akhir sepatu komplit ni, mungkin
Wallahu alam akan ada lagi ke tidak ada. Tapi sekurang-kurang peninggalan video tu ada. Begitulah. Belum saya mati ni. Moga Allah dapat selesaikan pengajian saya. Itu niat saya untuk secara umum yang saya nak sampaikan atas tujuan kenapa saya menulis kitab ini. Kenapa saya menulis kitab ini. Jadi saya nak umumkan perkara ini dalam masyarakat supaya ada bahan dalam masyarakat. Walaupun dia tidak detail tapi seimbas lalu dalam masyarakat dan masyarakat umum pun dapat mempelajari macam mana orang-orang madrasah mempelajarinya. Walaupun tak sama, tapi ada cara mempelajarinya tadi. Begitu. Tinggal untuk anak-anak cucu satu, saya tinggalkan kitab ni. So, saya tinggalkan satu video untuk anak-anak cucu, insyaAllah. Akan datang. So, mungkin tak tahu lagi lah. Saya nak buat lagi ke live saya ni selepas habis 3 tahun ni, insyaAllah. Selepas habis 10 jilid 3 tahun ni. So, saya nak buat kembali pengajian daripada awal sampai akhir pula. Itu kita tengoklah macam mana akan datang. So, kurang-kurangnya kali pertama saya buat ni, saya akan habiskan. Lepas tu saya akan savekan benda ni. Begitulah. InsyaAllah. Sedikit sebanyak. Jadi bukan cukup dengan saya ni saja. Banyak lagi tuan-tuan perlu kena pelajari. Tuan-tuan kena pelajari dengan guru-guru yang lain lagi. Banyak lagi perkara. Cuma pilihlah guru-guru yang mana dia memudahkan kita dan sealiran dengan kita. Tapi bila tuan-tuan dah hebat, tuan-tuan dah pandai, tak apa kita belajar daripada orang lain sebab kita pandai dah memilih apa yang diajar tu boleh atau tidak. Itu bagi untuk ustaz-ustaz lah. Jadi bagi ustaz-ustaz kita memilih dan kita memilih. Tapi bagi tuan-tuan ni kurang-kurangnya kita dalam mazhab Syafi'i, maka kita memilih jalan mazhab Syafi'i. Begitu. Itu tujuan saya menulis kitab ni lah. Asal tujuan saya nak menulis kitab ni lah supaya saya dapat memberi sumbangan lah kepada masyarakat. Moga menjadi bekalan jariah tuan-tuan yang menolong saya, tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama saya, sudi duduk di dalam pengajian saya. Alhamdulillah dengan berkat PKP tadi, maka benda ni dijalankan dan diteruskan. Allahu Akbar. Jadi tak apa, ada banyak menolong kan lah, tak kisah. Kita sama-sama nanti, insya-Allah. Nanti dalam syurga pun orang kata jom kita pergi jalan kat tempat Ustaz Husno, kita ngaji miskat sikit. Mana tahu Allah Ta'ala kan. Itu harapan kita yang baik, tak apa. Jom. Semua anak murid pertama yang mendapat sanad ni, orang awam ni, kita pergi jumpa Ustaz Husno, kita mengaji miskat. Benda tu tak menjadi kemungkinan. Tapi kalau tuan-tuan berada di tempat yang tinggi, jangan lupa saya lah. Tu aja. Jeff ada Jeff ada tak? Jeff tak nampak pun malam ni. Okey InsyaAllah. Jadi beliau telah mengubah suai Kaabah menjadi 2 pintu. Kaum Quraisy tidak mempunyai harta yang mencukupi ketika itu. Pembinaan Kaabah telah tergendala. Sayyidina Abdullah bin Zubair telah meruntuhkan sebahagian yang tergendala itu. Maknanya tergendala lah. Ditinggal macam tu. Nabi tak ubah. Jadi itu yang saya kata tergendala tu. Maknanya lalu membinanya sebagaimana yang diingini oleh Nabi, yakni kawasan Hatim yang ditinggalkan kosong itu di dalam bahagian dimasukkan menjadi bahagian Kaabah, menjadikan berbentuk empat segi bujur yang mempunyai 2 pintu, 1 masuk dan keluar. Setelah beliau disyahidkan, Kaabah telah dirombakkan kembali dan dibina seperti asal. Jadi orang ni datang, orang ni rombak. Orang ni datang, orang ni rombak. Maka sebelum itu adalah juga jasanya Hajjah Yusuf Al-Sakhafi. Beliau telah mengambil fatwa daripada Imam Malik mengenai Kaabah. Maka Imam Malik telah membuat fatwa. Kerana itulah Hatim termasuk dalam Kaabah. Fatwa Imam Malik diminta kepada Imam Malik. Kerana itulah kawasan Hatim termasuk dalam Kaabah. So nak stay kekal ke macam mana Abdullah bin Zubair bina, ataupun macam mana yang ditinggalkan oleh Nabi atas pembinaan orang Quraisy. Maka Imam Malik kata tak,
macam mana yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi tidak membuat sedikit pindaan. Walaupun Nabi berkeinginan, tapi Nabi tidak membuat pindaan. Maka Imam Malik telah buat keputusan pada masa itu, maka difatwakan sebagaimana Kaabah sekarang. Alhamdulillah. Jadi kita orang-orang kenamaan pun boleh masuk juga dalam Kaabah apabila masuk di Hatim. Tuan-tuan pergi sembahyang Hatim tu, carilah peluang pergi umrah ke. Kalau musim haji tu, Masya Allah lah, orang yang terlalu ramai. Tapi pergi musim-musim umrah tu sembahyang di dalam Hatim tu. Sebab dalam Hatim tu adalah seperti sembahyang di dalam Kaabah. Masya Allah. Jadi itu sedikit sebanyak pengkongsian kita pada malam ini. Insya Allah pada akan datang kita akan teruskan lagi insya Allah pada esok malam lah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar ya awwal al awwalin wa ya akhir al akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum insyaallah.